Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Kerja pembangkang bangun tidur jatuhkan kerajaan, kata Muhammad Kamil. Sebelum kita teruskan ulasan ini, apa pula pendapat Anda? Tinggalkan komen Anda kalau Anda setuju apa yang disebut oleh Muhammad Kamil ini, yaitu kerja pembangkang ini tak habis-habis. Bangun tidur, bangun tidur, bangun tidur dan jatuhkan kerajaan. Tiada fungsi langsung selain nak jatuhkan kerajaan. Itu saja. Nak fikir cadangan, tak pernah cadang pula yang terbaik. Kerajaan tidak akan melayan gimik politik murahan pembangkang berhubung pilihan raya umum. PRU mengejut hujung tahun ini. Setiausaha Politik Menteri Keuangan Muhammad Kamil Abdul Munin berkata, masih banyak perkara perlu diberi tumpuan dalam kerajaan ketika ini, terutama hal berkaitan pemulihan ekonomi, kualiti, integriti dan keupayaan dalam pentadbiran. Kalau Perikatan Nasional terus bercita-cita dengan tebuk atap ini, silakan, kerana kita tak ada masa nak layan kelompok yang macam ini, kata beliau. Lagipun, isu PRU ini bukan baru. Sebelum ini kata April, kemudian Ogos, lepas puasa dan sebagainya. Alhamdulillah, lagi kuat mereka bercakap soal mahu pilihan raya dan tukar kerajaan. Lagi kukuh kerajaan madani yang ada pada hari ini, katanya lagi. Saudara-saudara sekalian, selain daripada itu, apalagi yang akan boleh dilakukan oleh Perikatan Nasional selain daripada nak merancang dan merancang tebuk atap. Dulu kata Ogos, lepas itu kata lepas raya. Lepas itu janji konon selepas Disember pula, tapi tak jadi-jadi lagi. Makin mereka kuat bercakap tentang pilihan raya, makinlah kerajaan ini tak tukar-tukar lagi. Menurut beliau, PRU mengejut yang dibangkitkan Setiausaha Agung Bersatu Datuk Seri Muhammad Azmin Ali tersebut hanya membuktikan Perikatan Nasional gagal memainkan peranan sebagai pembangkang yang konstruktif. Perkara itu katanya bertujuan menimbulkan keresahan dan keraguan dalam kalangan rakyat akan usaha pembangunan dan pentadbiran dilakukan kerajaan. Azmin dan PN ini tiada kerja. Jadi, pada setiap masa apabila bangun sahaja tidur, kerja mereka adalah untuk menjatuhkan kerajaan, sabotaj kerajaan, katanya lagi. Terdahulu, Muhammad Kamil ditemui dalam program Sumbangan Kasih Madani Kembali ke Sekolah 2025 di Sekolah Menengah Kebangsaan Simpang Beluru di sini pada Ahad. Dalam program itu, lebih 500 pelajar melibatkan 31 sekolah dan dari keluarga berpendapatan rendah B40 di sekitar kawasan Parlimen Padang Rengas menerima bantuan persekolahan berupa barangan keperluan, kelengkapan sekolah dan wang tunai. Inisiatif tersebut dari Pejabat Setiausaha Politik Kementerian Keuangan dengan kerjasama daripada Yayasan Bank Rakyat, Yayasan Mai Prihatin, Farm Press dan Persatuan Pergerakan Amal Belia Padang Rengas. Pada Sabtu, Muhammad Azmin Ali memaklumkan bahawa arahan persiapan jentera parti dikeluarkan Presiden Bersatu merangkap pengerusi PN Tan Sri Muhyiddin Yassin bagi menghadapi kemungkinan pilihan raya mengejut atau snip election pada hujung tahun ini. Ketua Pundak UMNO Johor, Nur Azlin Amros, kemudiannya mengulas bahawa kenyataan berkenan dilihat sebagai satu provokasi menggagalkan segala usaha baik yang sedang dilakukan kerajaan. Sekian dulu, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Adakah benar beribu-ribu, beratus ribu ahli PAS akan sertai amanah? Berita ini tidak dapat lagi dibendung dan tidak dapat lagi disembunyikan memandangkan nampaknya parti PAS semakin hari semakin kehilangan banyak sokongan gara-gara kekuatan mereka yang makin menjadi lemah. Satu surat daripada Malaysia kini menulis, ahli PAS wajar sertai amanah. Apa pula pendapat anda sekalian? Kebelakangan ini, tindakan segelintir pemimpin PAS melemparkan tuduhan palsu dan fitnah melulu telah mencemarkan nama baik Islam serta merosakkan kepercayaan rakyat.
terhadap politik yang sepatutnya menjadi medan mendidik dan menyatukan umat. Misalnya, kes ahli parlimen kepala batas Siti Mastura Muhammad yang baru-baru ini diarahkan membayar lebih Rp800.000 atas tuduhan palsunya ke atas beberapa ahli DAP. Keputusan mahkamah itu menunjukkan bagaimana budaya fitnah hanya membawa kepada kehancuran integriti. Kedua, kenyataan Pesuruhjaya PAS Perak, Razman Zakaria yang membuat tuduhan melulu bahawa Menteri Belia dan Sukan Hanayo merupakan sebahagian daripada keluarga pengasas YTL Kop Berhad mendiang Yoh Tiong Lai. Tuduhan Razman ternyata tidak berasas sama sekali dan menyimpang daripada fakta sebenar. Kejadian seumpama itu adalah bukti bahawa sebahagian pemimpin PAS lebih mengutamakan agenda peribadi dan politik sempit berbanding kepentingan ummah. Sebaliknya, perbuatan mereka hanya menguntungkan pihak yang mereka sendiri sering serang, seperti DAP yang mendapat pampasan besar hasil tindakan undang-undang. Sebagai parti yang membawa prinsip sederhana, wasatia, amanah menyeru, semua ahli PAS yang kecewa dengan budaya fitnah dan politik tidak beretika itu menyertai kami. Dalam amanah, kami mengamalkan politik berteraskan akhlak mulia, kejujuran dan kebenaran sesuai dengan ajaran Islam yang sebenar. Politik tidak harus menjadi alat untuk menjatuhkan lawan dengan fitnah, tetapi untuk membina masyarakat yang harmoni dan adil. Akhir kata, marilah kita bersama membentuk budaya politik baru yang lebih matang dan bertanggung jawab. Hentikan budaya fitnah, caci maki dan bina sebuah Malaysia yang bersatu padu berlandaskan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin. Ditulis oleh Abrar Sadiq, Ketua Pemuda Amanah Kepala Batas, merangkap Pengarah Komunikasi Pemuda Amanah Pulau Pinang. Sebelum kita akhiri isu kali ini, bagaimana pula pendapat anda sekalian? Adakah sewajarnya ahli-ahli PAS patut meninggalkan parti PAS dan menyertai amanah? Yang paling menarik sekali ialah tidak rasa rugikah kepimpinan PAS, khususnya PAS Pusat, menderma secara banyak melalui pembayaran saman kepada DAP. Walhal kita tahu, lihat saja keperluan keuangan dalam parti PAS ini, terutamanya negeri PAS sendiri, yang memerlukan banyak sumber uang, dana uang. Guru-guru pasti, sekolah-sekolah pasti memerlukan dana yang banyak untuk meneruskan persekolahan dan membayar gaji guru pasti yang sangat kecil. Tetapi banyak pula uang yang dibayar apabila mereka kalah dalam kes saman fitnah. Duit itu sepatutnya